Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nakiuddin bin Adam, nombor kenalan 900101050039. Saya pelajar PDP Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Hari ini saya akan membentangkan tentang kurikulum pendidikan Islam. Soalannya adalah kepelbagaian sistem pendidikan Islam dan cadangan langkah-langkah penyelesaian terhadap isu semasa yang dipilih. Kepelbagaian kurikulum pendidikan Islam. Islam tidak melarang kepelbagaian budaya, malah ajaran Islam sentiasa seiring dengan peredaran zaman, sesuai dengan semua zaman dan tempat. Jadi kat sini Islam tidak melarang kepelbagaian budaya, terutamanya di Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya, contohnya budaya Cina, budaya India, budaya Melayu dan sebagainya. Seterusnya, kepelbagaian ini semua dicorakkan oleh guru. Oleh kerana guru adalah orang yang paling hampir dengan murid dan menjadi idola serta ikutan di sekolah, maka guru merupakan orang yang berperanan penting dalam mencorakkan kelangsungan pembentukan diri pelajar melalui kurikulum yang diajar. Jadi di sekolah ada silibus yang telah ditetapkan, kurikulum pendidikan, termasuklah kurikulum pendidikan Islam. Jadi orang yang mengajar adalah guru. Jadi gurulah yang menjadi orang utama yang mengajar dan membentuk diri pelajar. Seterusnya, konsep kepelbagaian dalam pengajaran pendidikan Islam. Manusia secara fitrah dicipta Allah dalam kelompok budaya dan bentuk berbeza. Islam sentiasa meraihkan semua bentuk dicipta oleh Allah kerana perbezaan itu satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Jadi kepelbagaian ini adalah fitrah ataupun lumrah yang diciptakan oleh Allah. Seterusnya, kepelbagaian budaya di Malaysia sesuai dengan prinsip Islam dalam isu etnisiti. Dalam hal ini, Islam mengiktiraf semua budaya kerana nilai kemuliaan adalah terletak pada ketakwaan. Kepelbagaian ini bukanlah faktor untuk kita berpecah belah. Malah, perbezaan budaya ini adalah untuk kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi, dengan pelbagainya budaya ini, Islam tidak melarang kepelbagaian budaya, malah dengan pelbagai budaya ini adalah salah satu cara untuk kita saling kenal mengenali, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dijadikan pelbagai jenis manusia untuk saling kenal mengenali. Jadi seterusnya, mata pelajaran Islam juga tidak terkecuali dalam meraihkan kepelbagaian budaya, antaranya dalam konteks membentuk akhlak murid dalam menghormati sesama manusia, tidak mengira budaya. Murid yang berakhlak akan menjadikan masyarakat hidup harmoni. Jadi di dalam kurikulum pendidikan Islam ini, dia mengajarkan tentang akhlak-akhlak ataupun nilai-nilai murni yang boleh diterapkan dalam kehidupan masyarakat kepelbagaian budaya ni. Seterusnya, oleh itu kurikulum pendidikan Islam telah mendukung cita-cita murni selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi dengan melahirkan ataupun menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid melalui kurikulum pendidikan Islam, dapat mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, iaitu untuk membentuk diri murid yang baik. Seterusnya, sehubungan itu kurikulum pendidikan Islam sesuai untuk diserapkan dalam pelbagai bahasa kerana nilai yang ada dalam ajaran dan pendidikan Islam sesuai kepada seluruh manusia secara fitrah, lebih-lebih lagi dalam aspek nilai murni dalam kehidupan. Jadi kurikulum pendidikan Islam ini juga sesuai untuk semua budaya, boleh diajarkan dalam pelbagai bahasa. Kerana kebaikan-kebaikan ataupun nilai murni itu adalah fitrah dalam diri manusia. Jadi dia sesuai untuk pelbagai budaya. Seterusnya adalah penyataan masalah. Penyelidikan telah dijalankan menunjukkan beberapa masalah dalam penyampaian kurikulum pendidikan Islam. Pengajaran yang disampaikan masih lagi tidak mencapai standard yang digariskan. Jadi kurikulum pendidikan Islam ini masih lagi tidak
sampai ataupun capai kepada standard yang telah ditetapkan. Seterusnya punca utama kepada permasalahan ini adalah guru. Guru hanya semata-mata ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengira aspek yang perlu difokuskan, seperti penerapan nilai-nilai murni dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi orang yang paling dekat dengan pelajar untuk menyampaikan kurikulum pendidikan Islam adalah guru. Jadi kalau guru tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak menyampaikan kurikulum dengan baik, hanya untuk menghabiskan sukatan pelajaran, maka matlamat kurikulum pendidikan Islam tidak akan tercapai kepada murid. Jadi guru adalah orang yang sangat utama ataupun orang individu penting untuk menyampaikan. Tetapi kalau guru tidak menyampaikan dengan bersungguh-sungguh, jadi hasrat ini tidak akan tercapai. Seterusnya, guru juga hanya fokus kepada budaya orang Melayu tanpa menonjolkan budaya dan cara masyarakat umum yang pelbagai di Malaysia. Hal ini akan menjadikan pelajar kekok bila berhadapan dengan budaya lain. Jadi bila guru Melayu mengajar cara Melayu sahaja, tidak bersungguh-sungguh dalam menyampaikan contoh-contoh budaya lain, pelajar-pelajar tidak dapat menggambarkan ataupun tidak dapat bayangkan bagaimana budaya lain ataupun cara budaya lain hidup. Guru hanya sekadar menghuraikan apa yang di dalam kitab sahaja tanpa memberikan contoh-contoh budaya lain, maka pelajar tidak akan mendapat gambaran tentang budaya-budaya lain. Jadi, seterusnya guru perlu menunjukkan budaya lain dan contoh-contoh kepada pelajar supaya pelajar dapat melihat gambaran dan cara budaya masyarakat luar dan boleh diserasikan dengan nilai murni kurikulum pendidikan Islam. Jadi, di sini guru perlu untuk menyampaikan ataupun memberitahu pelbagainya budaya di Malaysia ini, cara India macam mana, cara Melayu macam mana, cara Cina macam mana, dan pelbagai budaya lagi supaya dapat diserasikan ataupun diserasikan dengan kurikulum pendidikan Islam, terutamanya dengan nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam, terutamanya akhlak yang baik, berbudi bahasa, selalunya dalam kehidupan seharian kita, nilai murni dalam kehidupan seharian. Jadi penyelesaiannya adalah apa? Seterusnya, agama Islam dan kurikulum Islam yang digariskan sebenarnya cukup baik dan sempurna dalam pembentukan diri pelajar. Orang yang mencorakkan sistem dan kurikulum yang telah dibentuk oleh guru. Orang yang mencorakkan sistem dan kurikulum yang telah dibentuk adalah guru. Selain itu, anak murid juga perlu memainkan peranan penting dalam menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan Islam. Guru dan murid berperanan dalam menjayakan hasrat falsafah kebangsaan. Jadi, agama Islam ni ataupun kurikulum pendidikan Islam ni dah cukup sempurna ataupun cukup baik untuk dalam membentuk diri pelajar dan diserasikan dengan pelbagai budaya. Jadi, orang yang menjayakan adalah guru. Jadi, guru lah perlu bersungguh-sungguh dan murid-murid juga perlu bersungguh-sungguh dalam menjayakan hasrat falsafah kebangsaan dalam kurikulum pendidikan Islam. Jika hanya untuk menghabiskan sukatan pelajaran sahaja, maka hasrat falsafah kebangsaan tidak akan tercapai, tidak akan dapat membentuk diri murid yang baik, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik, tidak dapat menerapkan nilai-nilai yang baik jika hanya menghabiskan sukatan pelajaran tanpa untuk kita mengkaji pelbagai budaya dan mengamalkan ataupun mempraktikkan amalan yang baik ataupun nilai-nilai murni dalam pelbagai budaya. Bukan setakat dalam kelas sahaja belajar, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bukan sekadar rutin menghabiskan waktu pelajar, perjalanan pergi balik sekolah dan menghabiskan sukatan pelajaran,
sahaja, guru dan murid perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi guru-guru dan murid-murid perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab ini. Bukan hanya menghabiskan masa dalam perjalanan pergi balik sekolah ataupun setakat untuk menghabiskan sukatan pelajaran, tetapi semua guru dan murid perlu memainkan peranan penting dan bersungguh-sungguh dalam membuat kajian ataupun mempraktikkan nilai-nilai murni yang ada dalam sukatan pelajaran dan tambahan-tambahan nilai murni yang dalam kehidupan. Seterusnya, jika semua melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, maka kurikulum pendidikan Islam dapat diterima murid dan dapat diserasikan dengan pelbagai budaya dan membentuk nilai murni dalam kehidupan. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang harmoni. Jadi jika semua bertanggungjawab melaksanakan nilai-nilai murni ataupun standard ataupun kurikulum pendidikan Islam yang ada di dalam sukatan, dan contoh-contoh yang diberikan oleh guru-guru bersungguh-sungguh dalam menyampaikan untuk diamalkan kepada murid, kemudian murid pula mempraktikkan dalam kehidupan seharian, maka hasrat falsafah pendidikan Islam ataupun falsafah pendidikan kebangsaan ini akan tercapai dalam membentuk diri murid yang menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kesimpulannya, kurikulum pendidikan Islam ini sangat sesuai bagi masyarakat Malaysia yang hidup dengan pelbagai budaya. Guru perlu bersungguh-sungguh menyampaikan kurikulum pengajaran untuk menjadikan hasrat pendidikan itu berhasil. Murid juga perlu berperanan menerima pelajaran dengan baik dan dipraktikkan dalam kehidupan. Jadi guru dengan murid memainkan peranan penting dalam mempelajari kurikulum pendidikan Islam dan dipraktikkan dalam kehidupan. Bukan sekadar hanya untuk menghabiskan waktu ataupun menghabiskan sukatan pelajaran ataupun menghabiskan masa dalam perjalanan, tetapi pelajaran yang dipelajari mestilah diamalkan dalam kehidupan. Barulah hasrat pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan kebangsaan itu dapat tercapai oleh masyarakat Malaysia. Semua orang perlu memainkan peranan agar hasrat falsafah pendidikan kebangsaan tercapai. Jadi jika semua memainkan peranan, maka falsafah pendidikan kebangsaan akan tercapai untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan murid dan masyarakat yang kita hidup, di mana yang kita hidup di Malaysia ini adalah pelbagai budaya. Dan kurikulum pendidikan Islam ini sebenarnya sesuai untuk semua budaya dalam membentuk nilai-nilai murni dalam diri murid dan diri guru, diri masyarakat, dan membentuk sebuah negara yang mempunyai kehidupan yang harmoni kerana kita telah menerapkan nilai-nilai murni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.